Ketua Yang Dipertua, soalan saya nombor 8. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat di atas keprihatinan terhadap isu ini. Setakat ini kerajaan tidak mengenakan kawalan kadar yuran belajar memandu yang dikenakan oleh Institut Memandu kecuali bagi kadar bayaran belajar dan kadar lesen memandu motosikal kelas B2. Kerajaan berpendapat pendekatan market forces pada peringkat ini iaitu tanpa menetapkan harga ke atas bayaran latihan di Institut Memandu akan mewujudkan persaingan yang sihat di antara mereka dan membolehkan kadar bayaran latihan belajar memandu akan menjadi lebih kompetitif. Ia turut memberi peluang kepada calon-calon pemandu memilih Institut Memandu yang menawarkan harga berpatutan. Walau bagaimanapun, semua institut memandu disyaratkan mempamerkan kadar bayaran yang dikenakan untuk membolehkan pengguna memilih dengan telus. Kerajaan juga sentiasa dari masa ke semasa membuat naziran dan pemantauan ke atas operasi institut memandu bagi memastikan peraturan seperti syarat permit yang ditetapkan dapat dipatuhi sepenuhnya. Kegagalan mematuhi peraturan seperti tidak mempamerkan kadar bayaran yang dikenakan boleh menyebabkan permit institut memandu berkenaan boleh digantung atau dibatalkan. Di samping itu, JPJ juga menjalankan pemantauan secara mingguan dan ad hoc bagi kes-kes yang ada aduan untuk menangani isu-isu penyelewengan dan rasuah. Terima kasih. Yang Mas Putih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya sebenarnya dapat ilham untuk tanya soalan ini daripada seorang rakan saya dari Sabah kerana mereka mengadu bahawa yang fee yang dikenakan oleh Institut Pengajaran Pemandu ini adalah terlalu mahal. Dan bayangkan di kawasan-kawasan luar bandar macam Kudat yang mempunyai ramai penduduk miskin, macam mana mereka membayar fee 800 lebih ringgit untuk menghadiri menyertai satu kursus pemanduan. Jadi itu sebabnya saya tanya soalan ini. Tuan Yang Dipertua, yang kita tahu bila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan memegang jawatan sebagai Menteri Pengangkutan, beliau pernah mengatakan dia akan membuka pasaran untuk pemeriksaan kenderaan komersial. Itu maksudnya Puspakom tidak akan jadi monopoli dalam bidang ini. Dan kita tahu juga bila Puspakom jadi monopoli, selalunya pemandu kereta atau tuan milik kereta kenderaan komersial ini terpaksa bayar rasuah lah supaya mereka boleh yang pemeriksaan ini boleh diluluskan. Jadi saya nak tanya, apakah rancangan kementerian terhadap ini itu yang monopoli Puspakom ini dan membuka pasaran pemeriksaan kenderaan komersial ini supaya ia tidak lagi dimonopoli oleh Puspakom, yang mana saya tahu yang ramai tauke-tauke besar atau pengarah dalam Puspakom ini adalah orang MCA dan juga Barisan Nasional. Jadi apakah rancangan kementerian ke atas ini dan apakah juga rancangan kementerian untuk membantu orang miskin di Sabah khususnya untuk mempelajari pemandu kerana untuk mengelakkan fee yang terlalu tinggi yang dikenakan oleh Institut Latihan Pemandu. Terima kasih Yang Berhormat Si Putih. Yang soalan nombor 2 berkaitan Puspakom itu tidak berkait dengan Institut Memandu. Ya, kerana yang kita soalan asal adalah berkaitan dengan Institut Memandu. Jadi bagi soalan yang pertama tadi, sebenarnya fee yang dikenakan itu adalah agak munasabah juga. Kerana seperti mana yang saya telah dimaklumkan, fee yang dikenakan oleh Institut Memandu adalah dalam lingkungan 400 hingga 1,200 bagi latihan 21 jam yang melibatkan ini gaji satu bulan tau bagi pekerja biasa. Tetapi ianya melibatkan bagi 5 jam bagi kelas teori, 6 jam bagi
kelas teori dan praktikal dan 10 jam bagi kelas pemandu. Ianya adalah merupakan 21 jam minima. Bagi mereka yang tidak begitu mahir, mungkin ianya akan lebih daripada itu. Jadi 400 hingga 1,200 itu adalah merupakan satu charge yang munasabah, dan ini juga seperti yang mana yang saya jelaskan tadi, ianya adalah merupakan berdasarkan kepada market forces. Ini bererti bahawa pengguna juga mempunyai pilihan. Dengan adanya persaingan bebas yang berlaku di dalam Institut Memandu ini, mereka juga boleh memilih bagi institut memandu yang boleh menawarkan dengan lebih murah. Dan selain daripada itu juga, dengan cara begini juga ianya akan merupakan satu juga memberikan kesan kepada pemegang lesen itu, kerana mereka mendapatkan lesen itu dengan satu nilai yang lebih tinggi, dan ini akan secara tidak langsung akan menyebabkan mereka menghargai lesen ini. Terima kasih. Adakah 1,000 itu janji lulus kah?